Kisah Nabi Nuh AS dan bahteranya. Nabi Nuh menemui kaumnya lalu berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku menasihati kamu semata-mata kerana Allah. Aku tidak menuntut apa-apa bayaran daripada kamu atas nasihat ini." Sebahagian daripada kaumnya menerima dan sebahagian yang lain menentang seruannya itu. "Siapakah Nuh itu hingga kita mesti mendengar kata-katanya? Dia seorang yang gila lagi fakir," kata mereka lagi terhadap Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak berputus asa. Baginda terus menyampaikan seruannya dan memimpin mereka ke jalan yang benar. Pada suatu hari, Nabi Nuh menemui kaumnya lalu berkata, "Wahai kaumku, dengarlah segala seruanku ini sebelum kemurkaan dan seksaan Allah menimpa kamu." Nabi Nuh berseru dengan penuh kasih sayang. Namun, kaumnya masih terus menolak seruan beliau. Allah memerintahkan Nabi Nuh supaya membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kemudian, tunggu sehingga datang perintah daripada Allah apa yang perlu dibuat dengan kapal tersebut. Allah pun mengajar Nabi Nuh cara-cara membuat kapal tersebut. Selepas itu, Nabi Nuh pun pergi ke hutan untuk menebang pokok-pokok. Kemudian, dipotong untuk dijadikan berkeping-keping lalu dibersihkan dan menyusunnya. Nabi Nuh memilih suatu tempat yang jauh dari kota agar tidak diganggu oleh kaumnya yang ingkar itu. Sewaktu Nabi Nuh membuat kerja di dalam kapal tersebut, orang-orang kafir yang lalu di tempat itu mengejek Nabi Nuh dan pengikutnya. "Wahai Nuh, apa yang telah terjadi kepada engkau? Sudahlah engkau sampaikan kepada kami dengan ajaran yang pelik. Sekarang engkau buat kapal yang berlayar di atas darat pula," sindir kaumnya lagi. "Tunggulah, kau akan mengetahuinya," sahut Nabi Nuh dengan tenang. Baginda berharap agar kaumnya itu beriman dengan Allah supaya terselamat daripada azab Allah yang dahsyat itu. Setelah selesai membuat kapal, Nabi Nuh diarahkan supaya mengisi kapal itu dengan semua jenis haiwan termasuk burung dan serangga secara berpasangan serta hidupan lain seperti benih dan anak pokok yang tumbuh di atas muka bumi ini. Selepas itu, Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya menaiki kapal tersebut beserta makanan dan minuman sebagai bekalan. Ketika itu, bertiuplah angin yang sangat kencang, kilat sabun menyabung, petir dan guruh sahut menyahut bagaikan dunia ini bakal hancur meledak bila-bila masa sahaja. Kemudian, turunlah hujan yang sangat lebat diikuti dengan air yang keluar memancut-mancut dari permukaan bumi. Kapal Nabi Nuh kini terapung-apung di atas permukaan air. Kemudian, air mula menenggelamkan pokok-pokok serta rumah-rumah mereka. Orang-orang yang tidak beriman bertempiaran lari ke arah bukit-bukit untuk menyelamatkan diri daripada banjir besar tersebut. Di sana sini terdengarlah jeritan yang mengerikan. Mayat-mayat terapun di bawah arus yang deras. Anak dan isteri Nabi Nuh yang ingkar juga turut tenggelam di bawah arus. Banjir besar terus melanda seluruh bumi. Tiada tanah yang tidak ditenggelami air, termasuklah gunung yang paling tinggi. Semuanya musnah melainkan Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya serta segala haiwan dan tumbuhan yang berada di dalam kapal itu. Akhirnya, kapal Nabi Nuh berlabuh di atas sebuah bukit bernama Al-Judi pada 10 Muharram setelah 6 bulan berlayar. Pengajaran: Nabi Nuh ialah Nabi yang keempat selepas Nabi Adam AS. Baginda diutuskan kepada kaumnya yang menyembah patung. Selama 950 tahun baginda berdakwah, namun kaumnya tetap dengan penyembahan mereka. Akhirnya, Allah datangkan perintah kepadanya agar membuat sebuah kapal sebagai peringatan dan berlakunya banjir yang amat besar sebagai hukuman daripada Allah untuk kaumnya yang ingkar.